Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam Segalanya Mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sekali lagi adik kita bertemu dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dalam usaha kita mempelajari agama kita. Walaupun ini adalah subjek pendidikan Islam, tetapi dalam pada itu jom kita sama-sama menelusuri. Mari sama-sama kita memahami tentang agama kita, iaitu agama Islam. Adik-adik, dah bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini? Sihat? Sihat tak? Lupa nak tanya, sihat tak? Oh, sihat, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah adik-adik dah bersedia kan? Sebelum kita nak mulakan adik-adik, adik boleh tengok di belakang Ustaz Mi, paparan di belakang Ustaz Mi ni, background Ustaz Mi hari ni. Ada berbagai-bagai pekerjaan, ada berbagai-bagai ibadah, ada berbagai bentuk ibadah, ada berbagai bentuk pekerjaan. Kan ada yang mesin jahit, ada yang di ladang, ada yang semayang. Ni semua adik-adik, ini semua apa clue yang adik-adik dapat? Ataupun apakah yang adik-adik rasa pembelajaran kita pada hari ni setelah adik-adik tengok di paparan di belakang Ustaz Mi ni? Rasa cepat. Tak tahu? Alah, tak tahu lah pula. Okey. Ustaz Mi bagi clue lah. Adik-adik tak dapat clue, Ustaz Mi bagi clue. Perkataan dia bermula dengan fardu. Fardu apa? Fardu apa? Nak dekat dah. Ya, pandai. Fardu ain dan ada satu lagi fardu. Cepat. Ya, pandai. Fardu kifayah. Jadi adik-adik, hari ni kita akan belajar tentang satu tajuk, iaitu konsep fardu ain dan fardu kifayah. Okey, jadi sebelum kita nak mulakan adik-adik, Ustaz Mi pun tak nak buang masa. Jom kita sama-sama baca doa. Mudah-mudahan pertemuan kita, pembelajaran kita dapat dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey. Kita dah baca doa. Adik-adik baca doa tak? Cantik. Kita boleh mulakan. Okey, pembelajaran kita pada hari ini ialah Pendidikan Islam KSSM tingkatan 3. Okey, adik-adik tingkatan 3. Okey, bidang fiqh, pelajaran yang ke-15. Okey, tajuk kita hari ini ialah konsep fardu ain dan fardu kifayah. Jom kita tengok apa dia fardu ain dan fardu kifayah. Penting tak penting nak belajar subjek ni ataupun tajuk ni? Okey, rujuk buku teks Pendidikan Islam tingkatan 3. Adik-adik boleh tengok buku teks tingkatan 3 sebagai rujukan adik-adik, sebab semua yang Ustaz Mi kupas nanti adalah berkaitan dengan buku teks tersebut. Okey, muka surat 120 hingga 122. Dah dapat buku teks? Dah buka muka surat? Dah? Cantik. Kita akan mulakan. Okey adik-adik, kita akan mulakan hari ni. Sebelum kita nak mulakan subjek ini, jadi suka Ustaz Mi nak bagi tahu kepada adik-adik, iaitu objektif pembelajaran kita. Ini penting adik-adik. Sebab apa? Selepas adik-adik bersama dengan Ustaz Mi dalam tempoh beberapa, orang kata beberapa minit sajalah, sebab subjek tajuk kita hari ni agak ringkas juga. Jadi kita kena tahu apakah yang kita akan dapat di sepanjang pembelajaran kita pada hari ini, dan apa yang adik-adik ingat, apa yang perlu adik-adik ingat di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama, maksud fardu ain. Itu nombor 1. Nombor 2, maksud fardu kifayah. Nombor 2. Nombor 3, kesan penghayatan fardu ain dan fardu kifayah kepada diri, masyarakat dan negara. Hari ini kita akan tahu maksud fardu ain. Apa dia fardu ain? Apa contoh-contoh dia? Apa dan apa. Kan? Begitu juga fardu kifayah, dan kita tengok pula kesan. Dah tahu fardu ain tu apa, fardu kifayah tu apa kesan dia? Kesan pada diri kita, pada masyarakat kita dan pada negara kita. Yang keempat, Ustaz Mi akan bawakan contoh hubung kait antara fardu ain dan fardu kifayah. Sebab dua ni, fardu ain, fardu kifayah, dia saling kait mengait. Dua-dua tu mesti ada dalam masyarakat kita, mesti ada dalam negara kita. Mesti ada. Kalau tak ada, tak sempurna. Tak sempurna. Okey. Yang kelima, macam biasa adik-adik, bila adik-adik bersama Ustaz Mi, 25 soalan kuis Ustaz Mi sediakan untuk adik-adik di bahagian deskripsi di video ini. Adik-adik boleh klik dan jawab 25 soalan ni. Selepas saja kita pelajari subjek ataupun tajuk kita pada hari ini, insya-Allah. Okey. Kita teruskan adik-adik. Yang pertama, okey,
Tak sabar kan nak tahu fardu ain tu apa? Okey, fardu ain. Yang dia dengar fardu ain kan. Fardu ain. Fardu ain. Apa dia fardu ain tu? Okey, kita tengok. Tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tuntutan, kewajipan, kena buat, tak buat berdosa. Tu dia tuntutan. Yang Allah Ta'ala tetapkan. Okey, dah ada dalam Quran, Allah Ta'ala suruh. Ada hadis yang suruh buat. Yang ni semua telah ditetapkan oleh Allah ke atas setiap orang Islam yang mukallaf. Orang Islam yang mukallaf iaitu orang Islam yang telah dibebankan dibebankan tuntutan syarak pada dia. Dia dapat taklif. Okey. Dan syarat untuk mukallaf, dia mesti waras, dia mesti baligh, cukup umur dia, waras fikiran dia, maka dia kena taklif ni. Okey. Kita tengok yang kedua. Sekiranya tuntutan ini tidak dilaksanakan, maka individu tersebut akan berdosa. Tak buat, tak nak buat, malas buat, tak suka buat. Apa jadi adik-adik? Berdosa. Tu jawapannya. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Akan dimasukkan ke dalam neraka Allah sebab meninggalkan apa yang Allah Ta'ala minta kita buat, dituntut kita buat. Okay, adik, bahaya tak bahaya kalau tak buat fardu ain? Bahaya, sebab kita akan dicampakkan ke dalam neraka Allah dan kita akan dibalas dengan azab Allah kalau kita tak buat. Allahu Akbar. Okay, adik, fardu ain serius, kita kena buat. Sebab dia setiap individu takkan terlepas. Okay, adik, okay. Tu yang pertama yang perlu kita tegaskan di sini. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, kita tengok pula contoh fardu ain. Apa dia? Yang dituntut untuk kita buat. Setiap individu kena buat. Yang mukallaf ni kena buat. Apa dia? Tengok tu gambar dia. Nombor satu sekali adik-adik, menutup aurat. Kita ada batasan aurat kita kena buat. Sebab itu adalah arahan daripada Allah. Kita kena buat. Tak buat, kita akan tanggung dosa dan kita akan dibalas dengan dosa yang kita buat tu. Balasan apa? Balasan azab di hari akhirat, dimasukkan ke dalam neraka Allah. Dahsyat adik. Okey, yang kedua, solat fardu 5 waktu. Ni 5 waktu ditaklifkan, kita kena buat. Okey? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Jangan Zuhur, Asar saja, jangan subuh, Maghrib saja. Jangan. Dia mesti 5. Tinggal satu, jawablah depan Allah. Kita akan dibalas dengan apa yang kita tak buat. Allah Ta'ala suruh buat, kita tak buat, kita akan dibalas dengan azab Allah. Okay? Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Ni contoh juga, puasa di bulan Ramadan. Okay? Ini merupakan perkara yang wajib kita buat. Ini masuk dalam rukun Islam kita. Ada puasa bulan Ramadan. Dalam rukun Islam kita ada zakat. Itu semua fardu ain. Faham tak, dek? Cantik. Kena buat tak kena buat? Kuat lagi. Kena buat tak kena buat? Kuat lagi. Macam tu. Sebab Ustaz Mi takut ni, kalau adik-adik tak buat, kita akan dibalas, adik-adik kita berdosa. Sebab ini bukan orang lain buat, dah ada orang lain buat, kita tak payah buat. Tak apa, itu tak apa. Itu kita akan belajar lepas ni. Yang ni setiap orang kena buat. Okay, adik-adik? Cantik. Seterusnya, fardu kifayah. Fardu kifayah, kita tengok pula tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas masyarakat Islam secara kolektif. Yang ni satu masyarakat Islam buat benda ni, ditetapkan satu masyarakat Islam. Allah Ta'ala tuntut juga, tapi ke atas masyarakat Islam secara kolektif. Apa maksud kolektif? Ada satu kumpulan yang buat benda tu. Ustaz Mi ulang, ada satu kumpulan dalam masyarakat yang buat benda tu. Ustaz Mi ulang, ada satu kumpulan dalam masyarakat yang buat benda tu. Dah ada orang buat. Kita tengok yang kedua. Sekiranya sebahagian sahaja melaksanakan tuntutan fardu kifayah ini, maka gugurlah kewajipan tersebut ke atas orang Islam yang lain. Kalau dah ada satu kumpulan yang buat benda tu, maka gugurlah kewajipan tersebut ke atas orang Islam yang lain. Maknanya kalau dalam satu kampung dah ada orang buat, kita terlepas daripada kewajipan untuk buat benda tu. Faham tak, adik? Ini fardu kifayah. Okey, kita tengok contoh supaya adik-adik dapat faham. Okey, yang pertama, menguruskan jenazah. Menguruskan jenazah, dah ada dalam kampung kita tim urus jenazah. Kita tak payah fikir-fikir dah, sebab dah gugur dah kewajipan kita daripada melaksanakan perkara tersebut.
Dalam kampung kita dah ada tim urus jenazah ataupun geng urus jenazah. Hello je. Assalamualaikum Pak Man. Ini dah meninggal seorang ni dekat apa, ambulan dah datang nak hantar jenazah dia. Boleh buat tak boleh buat? Boleh buat, kita ada tim dan sebagainya. Lega. Terlepaslah saya ni. Alhamdulillah. Nampak tadi? Dah ada tim. Dia yang uruskan jenazah, dia yang mengemumikan jenazah, dia yang gali liang, semua tu dia buat. Dah ada tim. Jadi kita terlepas tak terlepas, dah gugur tanggungjawab kita untuk melaksanakan perkara tersebut. Nampak tak adik? Sama juga contoh kedua, usahawan Muslim. Kalau dalam satu kampung tu dah ada kedai runcit Muslim, orang Islam yang melaksanakan perniagaan tersebut dah ada, maka terlepaslah kewajipan kita untuk melaksanakan perkara tersebut. Sebab dah ada orang Islam yang menyediakan makanan yang halal, menyediakan barangan yang halal, menyediakan barang-barang dapur yang halal dari sumber yang halal. Jadi kita terlepas daripada kewajipan. Terlepas adik-adik. Maksudnya kita tak tangguhlah dosa. Sebab apa? Dia kata apa tadi? Kalau ni bahaya ni, kalau tak ada orang buat, satu kampung tanggung dosa. Yang tu bahaya. Sebab tu kita kena siap-siap dah. Orang ni kena ada, orang ni kena ada, orang ni kena ada. Kalau tak ada, bagi ada. Bagi ada supaya kita terlepas. Nampak tak adik? Sebab kalau tak ada, semua tanggung dosa. Nampak? Okey, yang ketiga dia bagi contoh solat berjemaah. Yang ni kita tak ada masalah. Kat masjid kita dah ada imam dilantik oleh pemerintah, dah ada bilal yang dilantik oleh pejabat agama, dah ada syiah dilantik oleh pihak masjid. 3 orang dah cukup untuk buat solat berjemaah. 2 orang pun dah boleh buat solat berjemaah. Imam dengan bilal tentu dah dilantik. Maka 2 orang ni dah ada kat masjid, buat solat berjemaah, yang lain terlepas. Kalau dia tak buat, dia nak buat, silakan. Nak buat silakan. Tapi tak buat, dah ada dah imam dengan bilal, kita terlepas. Faham tak adik? Kewajipan kita untuk melaksanakan perkara tersebut dah gugur. Sebab dah ada imam dan bilal buat solat berjemaah di masjid. Nampak? Nampak fardu kifayah? Cantik adik-adik. Alhamdulillah. Okey, kita tengok pula kesan penghayatan fardu ain dan fardu kifayah. Kita tengok kesan dia terbahagi kepada 3. Satu, diri, masyarakat dan negara. Okay, kita tengok diri dulu. Yang pertama, dapat membentuk kepribadian Muslim yang sejati. Ini kesan bila kita mengamalkan fardu ain yang diwajibkan ke atas setiap individu, dan kita melaksanakan fardu kifayah dalam masyarakat kita. Kesan pada diri kita membentuk kepribadian Muslim yang sejati. Ya, kalau kita semayang, kan? Semayang ni dapat mencegah kemungkaran. Jadi kalau kita buat secara tak langsung, Allah Ta'ala jaga kita. Maka peribadi kita Muslim sejati ke tak? Ya, Muslim sejati sebab Allah jaga kita. Nampak tak adik? Kita jaga apa yang Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala jaga kita. Semua yang kita buat ni adik, untuk kita, bukan untuk Allah. Itu kita kena faham. Allah Ta'ala tahu kita ni perlu apa. Sebab tu dia bawa semayang, dia bawa puasa, dia bawa macam-macam untuk kita. Untuk kita, bukan untuk Allah. Untuk kebaikan kita, supaya kita boleh jadi Muslim yang sejati. Okey, yang kedua, membudayakan amalan mulia dalam kehidupan. Ini sama juga macam tadi. Bila kita dah biasa semayang 5 waktu sehari semalam, maka secara tak langsung dia menjadi satu budaya amalan mulia dalam kehidupan kita. Okey, yang ketiga, membentuk keseimbangan rohani dan jasmani, serta keseimbangan rohani dan jasmani. 2 kali dia ulang. Serta keseimbangan emosi dan intelek. Okey, jadi ini semua kita akan dapat bila kita mengamalkan fardu ain pada diri kita dan fardu kifayah dalam masyarakat kita. Okey, dalam masyarakat, membentuk masyarakat yang bertanggungjawab. Macam tadilah, bila tak ada, kita bincang, ni tak ada lagi ni, kedai runcit tak ada lagi ni, pusat peternakan ayam halal tak ada lagi ni. Macam-macam. Bincang, jadi ada orang buat. Jadi semua masyarakat bertanggungjawab untuk melaksanakan fardu kifayah. Nampak tak adik? Ini yang kesan dia. Jadi masyarakat yang bertanggungjawab, membina masyarakat yang berdisiplin serta mematuhi undang-undang. Bila ada fardu ain, ada fardu kifayah, jadi mereka menjadi berdisiplin. Kita dah bagi tanggungjawab, automatik jadi disiplin. Semayang sendiri dah bentuk orang tu disiplin dah, kan? Semayang pada waktunya, apa nak dibaca dalam semayang tu semua disiplin.
Nampak adik? Cara tak langsung dapat membentuk disiplin dalam masyarakat kita dan serta mematuhi undang-undang. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat saling membantu antara satu sama lain. Inilah dalam komuniti tu, dalam masyarakat tu, ada yang meniaga, ada jadi usahawan, ada yang menguruskan jenazah. Ni semua saling bantu membantu. Nampak adik? Cantik. Negara pula kesan daripada penghayatan fardu ain dan fardu kifayah, negara aman dan bebas daripada kejadian jenayah. Iyalah, semua orang dah jadi baik. Kan, fardu ain dilaksanakan, kan, fardu kifayah dilaksanakan, kan, semua tu daripada hati kerana Allah. Maka Allah Ta'ala datangkan pertolongan, Allah Ta'ala jadikan negara tu aman, maka bebaslah negara itu daripada kejadian jenayah. Okey. Yang kedua, pentadbiran negara berjalan lancar kerana diurus dengan telus. Telus ni maksudnya tak ada sembunyi-sembunyi. Dalam tu kita bincangkan secara kata apa, tak ada sembunyi-sembunyi, secara telus. Apa saja masalah kampung kita, kita cerita. Apa yang tak ada, kita cerita. Supaya dapat satu keputusan yang bermanfaat kepada kampung kita. Jadi ni semua pentadbiran negara berjalan secara lancar. Negara pun jadi lancar bila ketelusan tu berlaku dalam pentadbiran. Okey, negara yang ketiga, ekonomi negara berkembang dengan pesat kerana bebas daripada rasuah. Mana ada orang beriman rasuah? Tu yang Ustaz Min nak beritahu. Orang kalau dah fardu ain dia buat, fardu kifayah dia buat, dua-dua ni Allah Ta'ala suruh buat, dia buat, maka dia akan rasa benci nak buat dosa. Dia akan rasa benci. Perasaan tu datang sendiri, benci nak buat dosa. Bila rasuah tak ada, ekonomi macam mana? Ya, dia akan berkembang. Cantik adik? Faham? Alhamdulillah. Sekarang adik, kita pergi yang keempat, yang terakhir dalam tajuk kita hari ini. Contoh hubung kait antara fardu ain dan fardu kifayah. Contoh hubung kait. Apa dia hubung kait ni? Bila ada fardu ain, dia mesti ada fardu kifayah. Dia mesti. Macam mana tu Ustaz? Kita tengok. Okey, dia bagi contoh. Fardu ain, bawah tu ada gambar. Gambar apa? Gambar perempuan yang menutup aurat dalam sembahyang. Okey, dia kata apa? Setiap orang Islam wajib menunaikan solat. Ya, wajib. Dan dalam solat, antara syarat sah solat termasuklah menutup aurat. Semayang kena tutup aurat. Bukan takat semayang, di luar semayang pun kena tutup aurat. Kan? Jadi bila dalam semayang nak kena tutup aurat, kalau tak ada pakaian untuk tutup aurat, boleh ke semayang? Tak boleh kan? Tak boleh kan? Ya, tak boleh. Jadi macam mana nak buat? Dia memerlukan fardu kifayah. Ni yang dia kata tadi. Untuk memenuhi, kita tengok fardu kifayah, untuk memenuhi keperluan pakaian yang menutup aurat tadi, perlu ada orang Islam yang boleh membekalkan keperluan tersebut. Maknanya apa? Maknanya dituntut ada satu kumpulan yang melaksanakan tuntutan tu. Tuntutan apa? Tuntutan contohnya tuntutan kemahiran dalam perbuatan benang. Pastikan ada orang yang buat benang. Bahan-bahan daripada benang untuk buat benang tu bahan yang halal. Sebab kita nak pakai semayang, kan? Kemahiran dalam mencipta mesin jahit, ada mesin jahit yang khas untuk kita buat tudung, kan? Semayang, kan? Dan kemahiran menjahit, mesti ada tukang jahit Muslim yang boleh buat satu tudung yang menepati syariat untuk diguna pakai dalam semayang. Ni semua ni contoh fardu kifayah yang kena ada dalam masyarakat Islam. Ada tak ada sekarang ni? Ada. Dia tengoklah gambar tu. Ada orang yang tengah buat pakaian, ada orang yang tengah design pakaian, ada pula butik tudung muslimah. Ni semua dah ada dalam masyarakat kita. Kalau tak ada, kena ada kan? Ini fardu kifayah. Kalau tak ada, semua orang tanggung dosa. Nak semayang macam mana? Kan? Tudung tak ada orang nak buat. Kan? Ini menunjukkan apa adik? Menunjukkan fardu ain dan fardu kifayah ni dia macam tu. Macam tu. Dia saling berkait. Dia mesti saling berkait macam ni adik-adik. Bila Allah Ta'ala suruh semayang kena pakai tudung, tutup aurat, dia mesti ada. Mesti ada apa? Fardu kifayah. Orang yang buat tudung, orang yang sediakan bahan, kain dan sebagainya. Faham adik? Alhamdulillah. Ustaz Min rasa adik-adik pasti faham tajuk ni. Mudah je adik-adik. InsyaAllah setakat tu dulu adik-adik pertemuan kita pada hari ni. Hari ni tak panjang, tajuknya ringkas saja. Jadi jangan lupa jawab 25 soalan kuis di deskripsi, disediakan untuk adik-adik, khas untuk adik-adik. Terima kasih adik-adik kerana bersama dengan Ustaz Min. Tekan link dan jawab semua soalan. Dalam tu ada 25 soalan, jawab semua soalan. Jawab soalan tu supaya adik-adik lebih kukuh dalam memahami tajuk ini. Dan jangan lupa subscribe channel Ustaz Min, share-sharekan dengan kawan-kawan
supaya kita dapat manfaat bersama, iaitu pahala yang mengalir. Ustaz Amin pun mengalir pahala, adik-adik yang berkongsi dengan kawan-kawan pun mengalir pahala. Jadi tahniah semua adik-adik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan.